then form an earthwork. Okay saya buka brief saya berpandukan brief. Saya tengok dah cukup dah semua orang. Jadi saya akan mula brief. Saya baca brief dulu Bismillahirrahmanirrahim. In this assignment, students are required to form a group. Ke saya nak buka kat sini? Macam menurut artikelnya. Terus. You all dah prepare untuk test sekejap lagi? Test tadi macam mana? Okay? Okey. Okay, berjawab semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, dah boleh buka dah. Bismillah. Okay. Skrin saya nampak kan? Nampak. Okay, dia tulis kat sini, in this assignment, students are required to form a group of 4 students to observe and learn from a good and bad construction on site. So, ni adalah field study. Jadi, kita punya bilangan pelajar di dalam kelas ni adalah 11 orang. And then kami dah berbincang dan just nak buat bagi adil satu grup 2 kumpulan sahaja. Maksudnya untuk grup A ada pecahan 2 sahaja. Jadi satu grup 5 orang, satu grup 6 orang. Faham? Untuk pembahagian grup. Boleh ke? Boleh. Okay. Jadi walaupun dalam brief ni tulis 4 students, disebabkan bilangan pelajar di dalam grup A adalah 11 orang, kita buat 5 dan 6 orang. Okey, kita masuk pada task 1. Task 1 sloping flat elevation dan task 2 adalah typical storm sewer system. Tadi you belajar apa dengan Sazrul? Boleh bagi tahu tak? Tadi belajar macam mana nak buat untuk exercise 4 tadi. Exercise 4 tu exercise apa? Exercise apa? Kenaan dengan tajuk apa? Hello? Pad elevation. Pad elevation jugalah. Okey, tak apa. Okey, kalau macam tu kamu akan sambung dengan exercise 5 pad elevation jugalah. Okey, sekarang ni dia ada exercise di dalam assignment. Okey. Exercise di dalam assignment tu adalah exercise 5 dan 6. Jadi ini adalah group assignment, tetapi di dalam group assignment ni dia ada terkandung beberapa perkara lah. Okey, untuk task 1 saya pergi satu one by one lah. Sloping pad elevation. Apa yang perlu ada di dalam task 1 adalah dia kata each group needs to find 4 examples of sloping pad elevation and then analyze the condition, function and how to identify the slope area. Maksudnya kat sini, contohnya, mana saya nak conteng? Betul tak conteng? Bismillah. Ni ke? Maka. Alright. Saya ubah pada biru. Dia kata kat sini, 4 examples. Walaupun you all ada 5 orang ataupun 6 orang, kamu still kena bagi 4 juga. So mungkin yang 2 orang tu akan buat perkara lain lah. So 4 examples of sloping pad elevation and then analyze the condition. 4 examples yang dekat dengan field study ni, maksudnya maybe you boleh ambil contoh dekat taman ke. Nampak tak apa yang saya conteng? Nampak kan? Nampak.
Okay. So you boleh ambil taman ke, you boleh pergi dekat parking, kita katakan masjid ke, kan, surau ke. Ini dekat dengan kawasan perumahan lah. You boleh pergi ambil dekat mana-mana lah. Dia yang ada ramp, dia yang ada wakaf, dia yang ada apa lagi contoh yang you belajar untuk pad elevation? Pathway. Macam tu. Okay. So sekarang ni you boleh pergi dekat kawasan, dia banyaknya kat kawasan urban lah, sebab urban ataupun kawasan perumahan ni dia ada banyak flat surface lah. Kalau you duduk dekat kampung, katalah you tak balik ke sini ke, jadi you mungkin kekurangan choice untuk memilih site. Jadi mungkin seorang dua orang daripada ahli kumpulan you boleh mencari site on behalf on kawan kamu. So kalaulah kawan-kawan yang lain tak dapat mencari site, kawan di dalam grup tersebut perlulah membantu. Okay, sebab ini adalah markah grup. Okay, kemudian dia kata kat sini, dia nak for examples of solving pad elevation and then analyze. Satu perkara, analyze the condition. Analyze the condition, satu. And then function, dua. Content, dua. And then dia kata, and how to identify the slope area, tiga. Maksudnya ini berkaitan dengan drawing and calculation. Yang ni lah. Okay. Ni examples ni dah 4 markah dah. Examples 4 markah, analysis yang inilah. Analysis yang ni 4 markah, and then grading plan, drawing and calculation 12 markah. So menjadikan total 20 markah. Jadi benda yang di dalam task satu ni dia ada 1, 2, 3. 3 benda. 4 lah drawing, 3 calculation, nombor 4. And then record the explanation with your creativity. Apa yang saya nampak sini, you kena bagi ke saya dalam bentuk PDF lah. This one. So you kena bagi dalam bentuk PDF. So board lah. Maksudnya board tu you buat lah dalam A3 ke A4 ke, tak ada masalah. Berdasarkan you punya creativity, tapi tolong compilekan di dalam PDF file. Complete the task with exercise 5 by showing the drawing and calculation based on the standard used in class. Nanti you akan ada exercise 5 dan exercise 6 later on lah. Okay, untuk task 2, dia kata kat sini, each group needs to find another 4 examples. Walaupun group kamu ada 5 ke 6 orang ke, you stick dengan 4 examples sahaja of typical storm sewer system components. Maksudnya bila you belajar yang typical storm sewer system components tu kan, dia macam dengan lebih kurang nak elements lah. Macam yang tunjuk tak kisahlah ni in ke out ke, in ke out ke. Yang ini apa dia punya benda. Maksudnya ini apa nama dia. Ini apa nama dia. And then pipe dia ada ketak atas dia. So apa nama dia, So berdasarkan dekat site kamu tu, katalah you pergi kat taman, you pergi dekat mana-mana lah kawasan site study kamu tu, you pergi kat kawasan tu, you ambil gambar benda tu. Saya tak nak you ambil daripada internet lah, saya nak dekat site. So dekat site kamu tu, you pergi ambil gambar drainage tu, storm sewer system components tu, and then you kena labelkan. Ini adalah apa, ini adalah apa, berdasarkan pembelajaran lecture kamu di dalam kelas. Okay. Mungkin you belum masuk lagi ke storm sewer system ni, tapi kita explain dulu. And then dia kata sini, record the explanation with your creativity. Complete the task with exercise 6 by showing the drawing and calculation based on the standard used in class. Jadi benda yang you kena bagi adalah you nyatakan elements, system components ni 1, analyze 2, and then function 3. And then drawing lah. Drawing sebab dia ada calculation.
Mana dia calculation dia? Sepatutnya dia ada tulis juga lah. Mana dia? Mana? Condition and function of the components. Record the exponential activity. Complete the task with exercise 6 by showing the drawing and calculation. Nombor 4. So, untuk task 2 pun ada 1, 2, 3 dan 4. Dia ada 4 benda yang you kena bagi. Kemudian, inilah dia punya markah dia. Markah untuk ini adalah kita tengok pada PDF kamu lah. You punya PDF dari segi layout, dari segi grafik, dari segi apa kita panggil konten lah. Konten apa semua dan analisis semua yang tu adalah terkandung pada 8 markah dan 8 markah. And then benda yang kedua you kena bagi dalam bentuk ni, tengok yang submission requirements ni. Each group is required to compile both tasks in one file or video presentation. So benda ni dalam bentuk MP4 format and upload the video into the Padlet on 10th lecture week. Dua-dua ni kena 10th lecture week. Okay. So ini adalah dalam bentuk MP4. MP4 format. So dalam submission kamu akan ada dua benda lah. Satu PDF file, satu adalah video file MP4 format. Okay. Clear tak? Difaham tak? Inilah benda-bendanya yang tadi saya duduk baca. You boleh tengoklah dalam konteks landscape lah. Dalam konteks landscape ni dia dekat kawasan perumahan, dia tengok dekat kawasan taman, parking, masjid. Contoh-contoh yang you boleh ambil dekat taman adalah bentuk pathway, ramp dengan wakaf. Kalau kawasan dekat surau, ni kat court futsal pun you boleh ambil, badminton pun you boleh ambil dan sebagainya. Okay. Yang ni adalah contoh besar lah, tak payah tak apa. You ambil dalam konteks landscape sahaja. Okay. Kemudian ini adalah untuk slope pad elevation. Dan ini adalah untuk namakan elemen ni. Ini adalah untuk apa kita panggil? Storm sewer system. So ini adalah untuk storm sewer system. Okay, 4 perkara. So kena buat dalam PDF, kena video. Dan dalam video ni mestilah contain oral presentation. Faham tak? Ada soalan tak? Mana dia punya? So far faham ke? You rasa boleh nampak tak bayangan nak buat tu? Tak. Tak faham kat mana? Dari mula doktor. Ha? Dari mula? Tak faham dia nak kena cari apa benda. Tak faham kat mana nak cari benda apa? Okey, saya tanya kamu. Kamu duduk mana? Yang bercakap siapa? Haziq. Rawang. Okay. Haziq kamu? Sorry? Rawang. Rawang. Okey. Rawang. Rawang dekat tempat kamu kalau you pergi dekat Rawang, dekat tempat rumah kamu tu ada tak taman perumahan? Taman permainan. Ada. Dekat dalam taman perumahan. Okey, ada kan? Bila you pergi kat taman perumahan, taman permainan dekat dalam taman perumahan kamu tu, kamu ada nampak tak ada pathway, ada ramp, ada wakaf dekat taman tu? Tak semua. Okey. Jadi ada lah tapi tak semua. Jadi kamu boleh bayangkan tak kalau you berada dekat
taman tersebut, you tahu tak yang mana satu pet elevation? You identify tak? Yang ni lah macam playground apa mana kat playground tu lah. Mainan kat playground tu sudah ada Kan? struktur atas. Tapi maksud saya pet elevation, you tahu tak dekat, saya ambil contoh yang mudah lah. Carport rumah kamu, ataupun toilet dekat dalam rumah kamu, ataupun kitchen kat dalam rumah kamu, you tahu tak rumah kamu tu dia bukannya statik 0 degree. Faham tak? Tahu. Okay. Bila you mandi kat dalam toilet ke apa kan, you nampak air tu akan turun dekat kita panggil floor trap kan? Betul. Okay. So dia ada gradient dekat dalam you punya toilet kamu tu. So tapak toilet kamu tu kita panggil pad elevation. Jadi saya bukanlah nak ambil dalam konteks building. Saya nak kamu ambil contoh di dalam konteks landscape. Dalam konteks landscape, mana-mana yang flat surface yang saya bagi contoh tadi seperti wakaf. Bila you pergi kat wakaf, dekat mana-mana wakaf lah, wakaf tu dia mesti akan ada gradient sikit. Dia bukannya 0 degree, tak ada gradient. Sebab apa tujuan dia kita nak kena ada gradient? Sebab kita nak bagi air hujan dia jatuh lah. Kalau kita basuh porch kereta depan rumah kita ni pun, kita basuh porch kereta tu, air dia akan turun dekat satu kawasan. So itu kita panggil pad elevation. Dia punya pad yang mana dikonkretkan ratakan, tetapi gas kamu adalah untuk mencari seberapa banyak pad elevation yang berada di sekitar rumah kamu. Kalaulah contohnya kamu berada tadi di rawa, so dia ada banyak flat surface. Sepatutnya dia akan ada banyak flat surface lah. Sebab apa? Kawasan urban. Bila dekat kawasan macam kawasan perkampungan, kampung Sri Mentarang, contohlah dekat tepi sawah, mungkin dia ada kekurangan pad elevation. Dia ada tanah lah. Tanah tu kita tidak dah dikira sebagai pad elevation sebab dia tidak dikonkretkan. Jadi mana-mana kawasan yang dikonkretkan, yang mempunyai gradient yang tertentu, itu you boleh ambil contoh sebagai pad elevation. Kita akan go through dengan quick session. Bila macam dengan contohnya lah, kalau hari ni you tak sempat, mungkin minggu depan you boleh propose dekat I. Doktor, saya nak ambil 4 contoh ini untuk pad elevation. You bagilah contoh-contoh dia. Dan you juga boleh Google. Ataupun saya rasa takkanlah Ustaz Azrul tak bagi lecture untuk pad elevation. Yang you buat exercise tu, itu adalah pad elevation lah. So dia dikonkretkan, dia di flat surface kan. Jadi untuk kita mencari gradient di flat surface tersebut. Okay, faham tak Haziq? Faham. Okay, jadi faham Untuk pad elevation you dah faham. Untuk storm sewer system, faham tak? Tak. You tak masuk lagi apa nama tajuk ni? Belum. Okay, sekarang ni you cuba Google, you type je storm sewer system. Apa yang appear dekat dalam Google kamu? Cuba bagi tahu saya. Siapa-siapa lah bagi tahu. Siapa yang boleh bagi tahu? Haziq, you bagi tahu kan apa yang you nampak bila you Google storm sewer system dalam internet. Walaupun you tak masuk lagi lecture. Laluan air. Laluan air? Dia bukan laluan air, dia lebih kepada drainage. Pembentungan, yes. Jadi, tempat di mana collection of water rainfall di-collect. Betul, faham tak? Jadi, katalah air hujan turun ni, you dekat kawasan perumahan kalau ni saya cakap kawasan perumahan apa kita panggil? Yang teres lah, development yang ada dekat bandar lah, bandar ataupun suburb. Jadi dia ada
setiap kawasan dekat dalam, especially dekat kawasan urban lah, dekat kawasan urban ataupun dekat kawasan perumahan, dekat mana-mana kita akan ada sistem drainage yang mana yang you tengok tu lah storm drain, storm sewer system ni ataupun storm drain. Jadi dia mengumpulkan air masuk ke dalam. Jadi dia ada komponen di dalam storm sewer system tersebut. Sebab mungkin kamu tak masuk lagi lecture ni kan. Jadi you faham sahaja dahulu bentuk storm sewer system tu yang you Google tu. So itu adalah basic yang you akan belajar nantilah. Dan dia akan melibatkan beberapa you perlu memahami lah kat mana water in, kat mana water out, kat mana overflow dan sebagainya. Okay. So bila once you dapat apa kita panggil, once you dapat assignment brief ni, saya berharap you boleh buat carian umum untuk memahami konten di dalam assignment brief ni. So faham tak apa yang you bakal untuk hasilkan? Boleh tak? Faham? Benda ni yang diberi contoh ni, ini adalah kawasan yang macam ini bukannya pad elevation lah. Ini bukan pad elevation. Okay. So ini bukan pad elevation lah. Bukan pad elevation. Pad elevation ni yang mana nanti dia ada kalau yang ni kita adalah drain dia, drain nampak ni adalah swale sebenarnya. Ayat turun sini, tapi ini still bukannya pad elevation. Pad elevation adalah yang dikonkritkan tu. Ini adalah laluan untuk laluan air untuk storm sewer system boleh. So you kena cari contoh yang mana kan you buat exercise. Sana saya contoh kat mana lagi. Kan you buat exercise macam tu kan. Pad elevation, contour lah, apa benda lah sini kan. Lepas tu you nak kena suggest new contour line macam tu. Contoh lah macam tu. Tak? So ini kita panggil pad elevation. Faham tak? So contoh yang saya kata pad elevation ni, ini contohnya kemungkinan adalah wakaf. Inilah saya kata contoh lah. So ini adalah, dan wakaf ini dia kemungkinannya akan slope elevation ni dia akan turun air dekat sini. Mungkin dalam 1.5%. So air semuanya mengarah ke sini. Ada pula nanti yang tu yang you kena buat kan, you Azrul dah bagi dah penerangan. Tadi you hanya hari tu you hanya belajar dia punya ni kuantum 20, 201. So you beritahu kan yang ini dia punya berapa kita panggil, berapa dia punya jarak. So itu adalah spot elevation, SE. Yang ni PE, pad elevation. Maksudnya keempat benda ni dia berada di bawah, contohnya mungkin 200.5. Yang you buat ni lah 200.5 ni kat sini. Saya dah terang, saya rasa you faham tapi buat tak faham je. Tertipu rasa macam tu. Okay, faham ke? Sebab you nak pergi buat jawab test lah ni. Madam. Ya. Yang nak kena buat ni kena buat berapa board? Terpulang. Tapi dia cakap nak 4 examples untuk setiap. So sloping pad elevation ni ada 4 examples. Katalah satu examples tu, katalah satu board tu boleh memuatkan 2 pad elevation. Maksudnya akan jadi itulah, bergantunglah cara penyusunan kamu. Tetapi kena faham satu examples mestilah disusuli dengan calculation. Kan? Katakan you ambil tadi wakaf dekat taman. Kan? So wakaf dekat taman tu dia punya gradient tu mesti dia ada kiraan-kiraan dia. Kan you dah belajar kan? Kalau you dah ada D,
formula DGL kamu tu kan. So kalau formula DGL kamu tu kalau lah you ada length, kalau lah you dah ada depth, you boleh dapatkan dia punya gradient. Jadi sama juga konsep dia sebab kita nak tengok you aplikasikan di dalam site sebenar. Itu dia function dia. Kalau lah you buat secara teori, you tak berapa nampak. Jadi kita nak you buat secara praktikal, pergi dekat site, you ukur berapa panjang, berapa ketinggian. Ketinggian tu you boleh. Sebenarnya kalau dunia sebenar kita akan pakai laser. Kalau laser ni you pergi shoot satu bahagian, dia akan nampak lah berapa dia punya depth. Tapi you tak ada laser, bacaan laser tu. So you mungkin boleh buat agakan sikit lah. You kira lebih kurang berapa. Mungkin 3 cm, mungkin 5 cm. Dia punya perbezaan ketinggian berdasarkan dia punya length. So bila you ada length, bila you ada ketinggian, for sure you boleh dapatkan dia punya gradient. Jadi kita nak tahu macam mana you buat pengiraan tersebut untuk dapatkan gradient tersebut. So kalau lah you pergi dekat kawasan mana-mana part elevation, you pergi court futsal kan. You pergi court futsal, you pergi court badminton kan. Kat mana gradient ya? You tak boleh nak identify. Salah satunya you boleh cuba you curah ayak kan. You letak ayak. Tengok ayak tu akan turun ke mana. Ayak tu turun daripada utara ke selatan. Contohlah, dia turun utara ke selatan. You pergi dah ke hujung selatan, you tengok measurement and then you pergi ke hujung utara, you tengok measurement ketinggian dia. So you boleh different dah. You boleh bezakan dekat utara ketinggian dia pad elevation dia mungkin 10 cm. Kalau dekat hujung selatan you tengok 5 cm. Jadi perbezaan antara 10 dengan 5 adalah 5 cm. Jadi bila ada ketinggian 5 cm, depth D dia 5 cm dan you juga boleh ukur length, of course you boleh dapatkan dia punya gradient. Cepat ke saya cakap ataupun you boleh terima tak? Bila lagi? Sikit. Oh Allah ya Tuhan, apa lagi aku nak buat cara nak bagi kamu faham ni ya. InsyaAllah. Save files tu. Kat mana lagi saya nak contoh. You pergilah ni you. Lepas tu you pergi dekat satu court. Ni you pergi dekat satu court. Tak cantik pula. Okay. You pergilah dekat court futsal kan. You pergi main badminton ke futsal ke apa-apa. You pergilah. Sekarang ni kalau you tengok dari sini ke sini kita boleh panggil sebagai length. Ataupun L lah you buat. Bagi tahu kat saya apa formula untuk you dapatkan gradient? G sama dengan G bagi L. Betul? Semua betul? Semua boleh setuju? Okey. Jadi, bila you nak dapatkan gradient, length dia katalah you pergi kat tapak kan. Ni kamu tahu, ni kamu. Ni adalah siapa? Haziq. Ni adalah Haziq. So, length dia, you pergilah ukur. Yang ni adalah futsal. Macam mana futsal? Kita buat futsal ke badminton ke? Saya pun tak tahu. Okay. So dia punya length dia, you katakan you pergi ukur. Berapa Haziq? Bagi tahu saya. Haziq? Agak-agak je. Agak-agak ambil 12 meter weh. Alright, katakan you kata 12 meter. Lepas tu you pergi you ukur pula, you duduk. Ni Haziq pun jalan lah dekat sini. Haziq jalan kat sini.
Sat. Mana dia ni? So Haziq jalan kat sini. Ni Haziq. Okay. You pergi tengok ketinggian dia. Sekejap. Macam mana saya nak buat? Kadang saya rasa kamu ni faham tapi Bobo tak faham je. Ini adalah length 12. You pergilah dekat sini. Ini kita panggil utara. Dan ni kita panggil selatan. So bila you duduk kat selatan ni you duduk kat utara. Macam ni. So bila you main kat selatan, you pergi tunduk sikit, you pergi ukur ketinggian benda Allah ni. Katakan yang ini, you ukur daripada ketinggian dia. Okay, ni rumput lah. Contohlah ni rumput. You selak sikit rumput ni. Kan? Selak sikit, you kira. Antara sini dengan sini, berapa? Berapa ketinggian ni? Katakan tadi saya kata 5 cm. Contohlah 5 cm. Lepas tu you pergi lah pula dekat utara. Bila you pergi kat utara, you check. You pergi check. Rumput. Macam tu lah ampun ni kan. Okay. You check pula kat sini. 10 cm. Jadi 10 dengan 5 ni beza dia adalah 5. Betul tak? Jadi kalau you zoom out dia lebih kurang macam ni. Kalau dah yang ni 10, yang ini 5. Tak boleh nak zoom out. Kalau yang ni 5, yang ni 10, so you sebenarnya akan ambil yang ni. Kita katakan yang ni 5, kita kata tadi yang ni 3 lah. Cantik sikit. 3 cm. Ini 3 cm. Jadi bila dapat sini, yang ni akan dapat 7. Betul tak? So masukkan dalam formula. Untuk dapatkan gradient, depth dia 7, bahagilah dengan length dia 12. Tapi kena make sure unit dia adalah sama. Kalau yang ni 12 meter, yang ni sentimeter, berapa? 3.2. 0.05. Kan? Sorry, 0.05. 0.03 lah. Sorry. Mana dia? Sini, gunakan sini. Yang ni. So 0.03. Yang ni akan jadi 0.03. So yang ni akan jadi 0.07. Akan jadilah 0.07. 0.07 meter. Bahagilah yang 12. Okay. Cuba bahagi Zat kat saya. Kak. Jauh doktor, dia dapat 0.0058. Alright. Tak apalah. 0.006. So ini adalah persen dia. 0.006%. Ini saya kata contoh bila kita kata sentimeter. Of course dia akan jauh sebab kita ambil sentimeter. Kita ambil yang ni dalam meter. You buat meter ke sentimeter ke sama. Tapi memang ini adalah logiknya jika besar length dia adalah 12 dan ketinggian dia adalah 7 cm. Di dalam guideline, dia punya guideline adalah 1:12. Ini adalah kalaulah RAM katakanlah 12 meter contoh dengan 1 meter. Sebenarnya contoh yang ni mungkin dia akan lagi besar lah. Mungkin tadi saya buat 10 cm tu 4 inci sikit sangat kan. So kalau lah 10 cm 4 inci tu sikit, mungkin dia ada beza di dalam mungkin dalam 20 cm ke. So yang ni hanyalah contoh.
Tapi pengiraan ini adalah betul. Memang dia akan ada gradient ni, tapi nombor-nombor tu kita main letak je kan. Kalau lah OKU kan, OKU kalau you pergi RAM, naik RAM, sini dia ada tangga pula RAM. Orang nak pergi naik contoh. Orang nak naik RAM kan. So orang nak naik RAM ni, ini adalah nisbah allowable untuk OKU bergerak. Dia tak boleh lebih daripada 1/12. 1/12 apa? Cuba bahagi. 1/12. Nampak ampun bahagi 0.0. Okay. Ini adalah untuk RAM. RAM untuk OKU. Sebab tu, bila you pergi dekat site, you akan nampak pelbagai sama ada failure ataupun success. Sebab tu, kita nak you analyse sama ada adakah RAM tersebut, katakan saya bagi contoh untuk RAM OKU kan tadi saya kata 1/12 kan. Adakah you boleh analyse lah. You boleh analyse dekat tapak tersebut dia ada 1/6. Contoh, you pergi dekat site tersebut, you kira 1/6 doktor. Dan you analyse. Bila 1/6 maksudnya dia tidak achieve kepada standard guideline. Itulah analisis yang saya nak kamu hasilkan. Sama ada construction tersebut adalah failure ataupun success. Kamu nampak tak apa yang saya nak? Bukan saya nak, assignment tu nak. Ya Allah, faham tak? Faham. Jelas Saya harap sangat kamu faham. Jadi ini adalah contoh yang saya bagi OKU. Sebab tu saya kata analisis kamu tu dah mengikut guideline ataupun tidak berjaya. You kena analisiskan dalam assignment brief tu dia kata analyze the condition, function. Condition and function tu you kena laporkan lah macam mana benda tu berfungsi dengan baik ataupun tidak. Dengan mengambil kira standard guideline yang telah diberi. Kalau lah wakaf mungkinlah dia tak bagi. Tetapi kalau lah universal design untuk RAM, untuk stack, dia ada bagilah. So sebab tu saya bagi contoh RAM lah. Kalau you boleh jumpa. RAM adalah good example sebab you boleh relate dengan standard guideline. Even pathway pun dia ada juga standard guideline. Saya rasa ada lah dalam lecture Sir Azrul. RAM pula. Pathway pun dia ada gradient yang allowable. Maximum allowable dengan minimum. Minimum tak ada lah. Minimum kosong. Maximum allowable untuk orang berjalan dekat atas pedestrian walk tu tanpa hassle lah. Jadi bila lah dia naik you tak nampak saya off saya punya video Allah. Tak nampak lah muka I. Punyalah cakap tadi. Okay, so faham tak? Hello? Boleh buat lah? Okay. Sekarang ni saya dah janji dengan Sir Azrul, saya kena lepaskan kamu 15 minit awal sebelum you test. Test pukul 3 kan? 3:30. Oh, lega. Okay, saya ingatkan dia cakap pukul 3 tadi. Okay, tak apa. Sebab dah janji dia jangan lebih daripada waktu untuk test. Okay, so sekarang ni kalau you dah faham, tak apa, from time to time you boleh tanya kalau ada soalan. Tapi nak tanya soalan mesti kena ada bukti yang you telah menjalankan siasatan.
Maksud saya bukannya tanya saja-saja. Saya nak you tanya berdasarkan ini boleh tak? Ya ini boleh tak? Ataupun you boleh ada benda lah. Saya buat macam ni. Betul tak? Saya tak nak you tanya tanpa bukti yang you telah melakukan research terhadap benda tu. Ada benda yang disandarkan. Baik. Okay, Alhamdulillah. Saya rasa di dalam classroom saya dah respon semua exercise dengan assignment kamu. Jadi terus respon nanti untuk hari ni, untuk minggu ni saya akan try untuk marking you punya test lah. So tak apa, saya lepaskan kamu untuk study untuk test pula. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih Okay. doktor. Ya. Dalam Sahazrul cakap macam mana? Dia tak ada tegur apa-apa? Dia ada cakap kata after mid-sem break tau. Tapi saya tengok you punya assignment satu teruk sangat lah. You punya grafik memang teruk. Kenapa? Tak faham. Kenapa you buat guna PowerPoint tapi you tak belajar. You tengah belajar Photoshop sekarang. Okay. Patutlah. Belum lagi. Patutlah. Okay. Okay, tak apa. Kalaulah saya ingatkan you dah itulah PowerPoint kamu tu nampak macam yang sangat tak grafik lah. Saya harap macam dengan you bolehlah edit bagi elok sikit, bagi merge, tak adalah nampak macam tempet sangat. Dia macam nampak apa tau? You pergi buka dalam website ni, capture, copy, paste. Nampak sebiji-sebiji kan. So, content tu acceptable. Nak kata okay tu, saya kata acceptable je lah. Dia ada lagi standard average yang you kena capai. Saya boleh komen. Saya tak tahu bila tarikh sebenar. Saya hanya bergantung pada Sir Azrul. Kalau Sir Azrul kata minggu ni, you boleh submit tak? Sebab dia kata lepas mid-sem break kan. So saya macam dengan, sebab dah Sir Azrul tak cakap apa-apa, saya pun anggap selepas sem break tu adalah minggu ni lah. Macam mana? Kalau boleh? Macam ni. You pergi Google. You type. Saya type sama-sama dengan kamu Topographic interpretation poster. See? Senang benda ni you boleh Google je. Okay, nampak tak? Tak. Tak? Bukan, saya suruh you pergi Google sendiri. Saya tak nak Google untuk kamu. You Google lah sendiri. Saya tak faham macam mana you tak boleh Google benda ni. Memanglah saya cakap sekreatif yang boleh. Tapi you pun kenalah. Takkanlah semua Sir Azrul nak bagi. Kita boleh faham bila lah dia nak di dalam bentuk poster. Benda ni poster kan? Hello? Ya. Bila poster, you kan boleh Google je benda tu. Okay. Saya share screen lah. Saya tak buka. Mana company ni? Apa? Bersama entire screen. Sir Azrul, dia
Di dalam assignment brief sepatutnya ada call pula. Hello? Ya, Waalaikumsalam. Ya. Berkenaan dengan hal apa ya? Alright. Okay. Sorry ada call. Okay. Nama you punya ni adalah topografi apa? Topografi map interpretation Interpretation. Poster. Poster. Okay. Okay. Benda ni, nampak tak ni yang saya tunjuk ni? You nampak tak saya punya? Nampak. Ini adalah contoh yang mana tidak menampakkan you pergi ambil dekat mana-mana. Dia nampak you ambil satu map and then you interpret daripada map ini. Kan? Bila nanti saya takut, bila saya bercontoh yang ni juga yang you buat. Contoh lagi yang elok adalah tu. Ni pun okey. Tapi yang ni nampak ni sangat. Sekali lagi. How do map show? Ni pun cantik. So dia nampak you, tapi dia tak bagi tahu secara detail lah. Yang ini okey. Yang this one. Yang ni dia buat yang ni satu contoh adalah apa ni? The brown line of this map represent apa-apa. So ini adalah elaboration yang saya nak. So you boleh buat numbering. And then ni adalah cara untuk you interpret lah. Kalau lah yang ni pun akan jadi simplify lah pun boleh juga. Kalau you nak terang dalam bentuk macam ni pun boleh diterima. Lagi contoh. Dua contoh yang saya boleh bagi. Ini tak cantik. Ini tak mau. Map symbols. Bila dia bagi benda ni, dia explain berdasarkan yang ini. Tetapi apa yang you buat, dalam satu box kamu, you bagi semua benda ni, legend ni. Tidak relate dengan map contour dia. Saya tak nak you buat macam tu. Nampaklah yang you copy paste daripada somewhere else macam ni kan. You ambil semua ni. Tetapi benda ni, mana dia punya map contour dia. You tak tunjuk. Di dalam case study kamu tu. Saya nak di dalam case study kamu tu, tak kisahlah Gunung Saji ke, Gunung Tahan ke, you mestilah kena, this is so nice. Ni pun cantik. Tapi itulah sebab you tak belajar lagi Photoshop. So, mungkin you ada kekangan dari sudut grafik lah. Tapi cuba untuk buat susun tu send to back. PowerPoint pun boleh juga buat macam tu, send to back, bring to front ke dan sebagainya. Buat bagi benda tu blend. Faham tak? Dia akan jadi satu poster yang menarik lah. Konten you ada, cuma perlu lagi cantik. Jangan bagi nampak you copy paste sangat. Sorry, tak dengar. Saya tak nak you macam ambil benda ni kan. You ambil ni, you terus paste dekat you punya board. Tanpa
respon dengan map. Saya nak adanya map counter, adanya legend yang relatable. Kalau lah tak boleh nak relate, buat apa? You bagi simbol kan. Setiap legend, legend adalah penunjuk. You nak tunjuk kepada apa? You tak tunjuk. You hanya bagi penunjuk je. Penunjuk tanpa reflect kepada map. Tak kena. Faham tak? Sebab tu nak kena ada case study. Contohlah kalau yang ni you ambil kan. You nak ceritakan counter interval kan. You buatlah kata you nak ambil benda ini adalah case study kamu lah. Gunung tahan dan sebagainya. Tulislah kat tepi ni. Kat tepi ni buat kita lah counter interval. Ini kenapa dia setiap interval 1. Kenapa interval 3. Kenapa interval 5 dan sebagainya. Kena ada elaboration lah. Okay. Boleh ke? Okay. Okay, kalau macam tu, saya tunggu dulu lah tarikh daripada Sir Azrul. Saya pun tak sure. Tapi saya nak you respon kepada assignment 1 tu lah. At least hari Jumaat ni ke you respon kat saya. Hari ni kita tak sempat lah sebab you nak buat test kan. So saya harap by Jumaat you boleh bagi kat saya untuk saya klik lagi. Okay nak? Okay. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Ya, sama. Terima kasih doktor. Ya, sama.